Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagia Tuan Haji Hafiz bin Jamaluddin Timbalan Pengurusi Surau Al-Aziz, yang bahagia Puan Nur Hanisa binti Johar, Ketua Syari'i dan juga Perunding Kanan Harta Pusaka Islam As-Salihin Trustee Berhad, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk hadir ke seminar wasiat ibadah faraid yang dianjurkan oleh Biro Muslimah Surau Al-Aziz untuk ahli karya Surau Al-Aziz. Sebelum kita mulakan, saya menyampaikan salam daripada pengurusi kita, Cik Baharudin bin Osman, yang tidak dapat hadir pada hari ini. Sebenarnya program ini beliau yang sebenarnya mencadangkan, tapi beliau ada hal yang tak dapat dielakkan, jadi beliau menyampaikan salam kepada semua ahli karya yang ada pada malam ini, pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan juga, marilah kita membacakan Al-Fatihah kepada pemimpin-pemimpin, ahli keluarga dan sahabat andai, dan juga kepada muslimin dan muslimat yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita jumpalah Timbalan Pengurusi Tuan Haji Hafiz bin Jamaluddin untuk menyampaikan sedikit kata-kata haluan daripada beliau. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Pengurusi Majlis, Saudara Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua sihat. Kita ada kelewatan sikit, minta maaf. Tapi apa yang penting ialah majlis ni kita adakan untuk salah satu perkongsian ilmu lah untuk karya Sergalam Pondok ni, sebagai persiapan kita sebagai orang Islam, dan juga ilmu-ilmu yang perlu ada untuk kita. Jadi itu salah satu sebab daripada usaha kita untuk mengadakan persiapan ilmu ini. Okay, kami dari pihak Surau Al-Aziz daripada Sergalam Pondok ingin mengalurkan kedatangan Puan Nur Hanisa binti Johar untuk mengendalikan program ini. Jadi sebelum saya memulakan, saya ingin menjelaskan sedikit mungkin lebih kurang Sergalam Pondok ni macam mana bermula. Sergalam Pondok ni mula siap pada tahun 98, so basically dah 23 tahun. Jadi penduduk awal dia yang masuk ni dah mendekati atau melewati umur pencen dah. Ada yang anak-anak dia dah berkahwin, dah ada cucu dan sebagainya, dan ada juga yang hampir pencen. Tapi di samping itu ada juga lapisan-lapisan baru yang masuk kemudian. Jadi majoriti penduduk Islam sini. Jadi kita selalu pondok ni selalunya ramai bukan Islam, tapi dalam Shah ni, yang ni antara yang pondok yang ramai orang Islam. Jadi dia kata daripada 600 unit di sini, lebih daripada 2/3 orang Islam. Jadi itu lebih kurang penduduk sini lah, penduduk sini. Jadi kita kena faham juga isu-isu pembagian harta pusaka ni memang ada masalah kalau kita tak ada yang cukup. Jadi kalau kita tengok pengalaman-pengalaman kita sendiri, mungkin daripada ibu bapa kita dapat ada pusaka dan sebagainya. Kalau keluarga semua tak ada masalah, memang tak ada masalah. Tapi kalau ada yang pembahagian yang tak disepakati, dan ada masalah dia. So benda-benda tu yang kita kena tahu, terutama saya sendiri, pasal saya anak saya semua perempuan. So itu salah satu sebab dia tu yang nak faham tu dari segi faraid apa semua tu. Jadi apa yang boleh saya buat daripada penuan ilmu, daripada perkongsian ilmu di majlis hari ini. Jadi kita nak tahulah sedikit apa yang kita boleh buat. Dan
Untuk tu saya persilakan dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Manisa untuk menerajui majlis ini. Dan sebelum tu saya nak letakkan sedikit background dia, beritahu. Beliau mula jadi pegawai syariah pada 2011 saja. Dia start with jadi pencara undang-undang. Dan seterusnya pada 2010 dia menyertai syarikat yang mendirikan Harta Pusaka Orang Islam. Jadi dia praktis daripada 2010, iaitu dari segi perancangan dan pentadbiran Harta Pusaka. Dan seterusnya beliau menjadi peguam syari'i full time secara sepenuh masa pada 2016. Jadi pengalaman beliau lebih kurang full time untuk Harta Pusaka selama 5 tahun ni sedikit banyak insya-Allah akan memberikan ilmu atau orang kata kongsian yang lebih manfaat pada kita semua. Untuk itu saya mempersilakan Puan Nurhanisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta izin untuk tanggalkan mas sebelum permulaan ini supaya apa yang saya katakan dan sampaikan kedengaran lebih jelas. Okey. Sebab kita pun berada dalam keadaan yang jauh dan kita masih lagi dalam keadaan perlu mengamalkan SOP kerana waktu pandemik yang nak ke endemik dia macam pandemik bagi semula. Kan macam-macam virus baru. Okey, baiklah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Surau Al-Aziz yang mana telah menjemput saya untuk hadir memberikan sedikit perkongsian, sedikit sebanyak kita tengoklah berapa banyak yang kita dapat kongsikan dalam tempoh 1 jam yang diberikan ini. Jadi saya ucapkan dulu yang dihormati Tuan Penerus Timpanan Pengerusi Surau Al-Aziz Encik Tuan Haji Hafiz bin Jamaluddin, dan juga yang berusaha Tuan Setiausaha Saudara Muhammad Nizam, dan juga yang berbahagia semua yang hadir di hadapan saya, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana rancangan yang diaturkan oleh Jawatan Kuasa Program berjaya dijalankan pada hari ini, dan alhamdulillah walaupun dalam keadaan tekanan kerja yang agak berat antara saya dan juga tuan-tuan yang mungkin masih lagi bekerja, dan mungkin tadi Tuan Haji Hafiz cakap dah ramai juga berada dah naik pangkat lah kepada persaraan, dapat luangkan masa. Sesungguhnya lah sebenarnya saya sebenarnya dalam keadaan yang sangat-sangat padat akibat stres tekanan kerja, kerana sekarang saya sedang menjalankan ataupun handle kes faraid kematian berlapis bermula daripada tahun 1919, yang mana saya sedang membuat perkiraan kira-kira terdapat 400 lapis kematian. Sedikit sebanyak mungkin itu asbab saya tak berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan pada hari ini untuk kita berkongsi betapa pentingnya dan betapa perlunya pengurusan dan perancangan harta pusaka agar tidak berlaku masalah dalam pengurusan harta pusaka. Kita fokus dekat sini diri kita sendirilah. Diri kita sendiri. Di samping kita mendapatkan ilmu kemahiran untuk menguruskan harta pusaka ahli keluarga kita yang lain. Okey. Jadi sedikit sebanyak tadi Tuan Haji Hafiz dah perkenalkan saya graduate daripada UiTM Shah Alam tahun 2008 dan habis sarjana pada tahun 2011. Okey, yang mana kerjaya saya bermula sebagai pensyarah selama 2 tahun, pensyarah undang-undang, kemudian saya berhijrah ke dunia praktikal yang lebih real, lebih real, iaitu kepada syarikat amanah Asari Nazir Berhad, yang mana saya terakhir sebagai pengurus kawasan di Cawangan Johor Bahru. Bermula pada 2010 saya dah menyertai syarikat amanah ini, yang mana saya telah terlibat secara langsung dalam pengurusan perancangan harta pusaka orang Islam dari tahun 2010. Jadi insya-Allah daripada situ saya terus sehingga hari ini, yang mana pada tahun 2017 saya beralih untuk beramal secara sendiri untuk
lebih dekat lagi dengan kes-kes. Sebab kalau semasa saya di Asaris, saya menjadi frontliner. Frontliner ni maksudnya kalau tengok gaya saya, mungkin tuan-tuan, puan-puan boleh lihat bahawa nampak macam trainer, macam macam apa orang kata, bukan penceramah tau, tapi macam pengajar, macam cikgu ke, macam pensyarah ke sikit-sikit kan. Disebabkan selama 6 tahun saya di Asaris Tersibat adalah saya merupakan pelatih, saya jurulatih lah, trainer, okey, yang mengajar perancang-perancang harta pusaka tentang bagaimana nak memasarkan perancangan harta pusaka kepada masyarakat awam dekat situ. Jadi selepas itu saya full time sebagai peguam daripada tahun 2016-2017 sehingga hari ini, dan berbagai masalah-masalah pusaka dah saya jumpa, dah saya tempuh. Okey, betul seperti mana yang Tuan Haji Hafiz terangkan tadi, yang tak ada masalah dalam pengurusan pusaka, alhamdulillah tak ada masalah, memang tak ada masalah. Okey, yang ada masalah memang bermasalah. Okey, dan yang mana untuk makluman tuan-tuan puan-puan, saya juga baru sahaja kehilangan kedua ibu bapa saya dalam masa 1 hari. Okey, yang mana ayah saya pergi sebelah pagi, mak saya pergi sebelah malam. Akibat kerana kami satu keluarga dilanda COVID juga sebenarnya baru-baru ni, iaitu pada bulan 8 yang lepas. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah alhamdulillah pengurusan harta pusaka arwah mak dan ayah saya berjalan lancar. Seperti kata Tuan Haji Hafiz tadi, yang tak ada masalah, alhamdulillah tak ada masalah. Okay, bukan kerana saya nak kata saya tahu tentang pengurusan pusaka, tapi sebenarnya adalah bagaimana waris-waris menerima, menerima harta pusaka tersebut, sama ada menerima dengan hati yang terbuka, berbincang dan bekerjasama menguruskan harta pusaka, atau mengambil kesempatan untuk menunjukkan kuasa ataupun berebut, nak mendapatkan kelebihan dan sebagainya. Itu yang akan menyebabkan masalah. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak diberikan dugaan untuk melalui detik-detik sukar perebutan harta pusaka. Okey, tapi Allah bagi saya satu cabaran pula untuk menghadapi pelanggan-pelanggan secara langsung, kerana sebahagian besar orang yang datang jumpa peguam ini adalah menghadapi masalah pusaka yang sukar diselesaikan. Contohnya tadilah yang saya kata, kematian yang berlapis-lapis. Kerana apa kematian berlapis ini muncul? Ini sikit je, muka 5 sikit je sebab kita masuk terus. Iaitu hartanah yang mana si mati meninggal dunia pada tahun 2015 mempunyai satu hartanah yang agak banyak, tetapi waris-warisnya mengambil pendekatan. Ini orang tua kita selalu cakap, kekalkan tanah ini supaya menjadi harta pusaka turun-temurun. Jadi mereka duduk beramai-ramai di tengah bandaraya Johor Bahru tanpa membuat pengurusan harta pusaka selama 1 abad dah. 100 tahun lebih kurang masih lagi kekal atas nama si mati. Kemudian pada tahun 1980 lebih kurang macam itu, barulah ada usaha untuk mengubah nama daripada si mati yang pertama kepada waris-warisnya. Namun pada waktu itu dah agak terlewat. Bukan agak lah, memang dah terlambat sangat sebenarnya. Kemudian tahun 1915, tahun 1980 baru nak take action. How to tukarkan nama daripada si mati kepada waris, yang mana dah berlaku berbagai-bagai konflik kekeluargaan, konflik sebab apa, anak-anak dah mati semua, cucu-cucu pun boleh kata sebahagian besar dah meninggal dunia. Okey, jadi tinggal waris-waris cicit-cicit dan ke depan ni, yang mana mereka tahu adalah macam mana dia nak dapat harta yang besar daripada keturunan tok moyang. Okey, yang mana hubungan silaturahim antara mereka mungkin dah tercala ataupun dah jauh. Jadi diorang dah tak ada rasa macam semangat kekeluargaan untuk menguruskan harta pusaka. Jadi mereka saling berebut siapa yang lebih utama ataupun yang lebih kuat, yang lebih hebat untuk mendapat harta-harta pusaka tersebut. Okey, namun alhamdulillah ramai yang telah sekarang bersepakat untuk dapatkan nilai faraid yang sebenar ataupun waris, untuk menentukan waris faraid yang sebenar bagi
Allahyarham. Yang mana itulah kami sedang menyusun daripada satu lapisan pertama sehingga kematian yang terakhir, iaitu dijangkakan lapisan yang ke-400. Sedang dalam proses penentuan ahli waris. Mereka tu doa-doakanlah ia dapat berjalan dengan lancar supaya tiada antara warisnya yang mengambil hak batin. Okey, kat situ. Jadi itulah kita nampak kesan akibat tidak melaksanakan pentadbiran harta pusaka secara terus selepas kematian. Okey, jadi kita masuk sedikit-sedikit. Banyak slide yang saya sediakan tapi saya tidak akan go through secara pantas untuk satu jam ini. Dan juga tuan-tuan perempuan boleh tanya saya pada bila-bila masa yang bila timbul persoalan itu tanya, tak perlu tunggu sehingga ke akhir kerana risau terlupa dan terus tak ingat apa yang nak ditanya. Okey Pak Ella, bila mana cerita berkaitan harta pusaka semestinya ia melibatkan kematian. Okey, bila melibatkan kematian ini dia akan timbul perpisahan antara duniawi dan juga pertemuan kita dengan alam akhirat. Okey, hal-hal ukhuwawi di situ. Okey, yang mana apabila berlakunya kematian kita akan tinggalkan ahli keluarga kita yang mana mereka akan teruskan kehidupan, yang mana kita pula akan meneruskan kehidupan di alam yang lain. Okey, dan kita akan tinggalkan hutang-hutang kita di dunia yang mana belum diselesaikan, masih lagi kekal tertunggak. Bukannya hutang hapus bila berlaku kematian, tidak tuan-tuan puan-puan. Okey, yang berikutnya akan adalah harta-harta kita yang tertinggal, yang mana harta-harta itu akan disebut sebagai harta pusaka. Bermula daripada semasa kita hidup dia adalah milik mutlak kita, harta kita. Apabila berlaku kematian ianya berubah menjadi harta pusaka. Oleh itu peraturan pengurusannya menjadi berbeza. Okey, berbeza yang bagaimana tu? Semasa kita hidup kita mempunyai harta kita sendiri, milik kita, yang mana harta tersebut berdaftar di atas nama kita. Contoh rumah, perjanjian jual beli dan juga geran nama kita sendiri. Okey, nama tuan-tuan dan nama perempuan. Akaun bank, okey, akaun bank, saham, okey, dan sebagainya berdaftar di syarikat institusi kewangan tersebut atas nama tuan-tuan dan perempuan. Okey, jadi pengurusannya adalah secara terus, iaitu kita boleh buat apa sahaja mengikut kehendak kita terhadap harta tersebut, sama ada untuk simpan, jual atau hadiahkan kepada siapa-siapa. Itu pengurusan harta jika kita masih hidup. Tetapi pengurusan harta selepas berlaku kematian dia berubah. Okey, yang mana pemilikan masih lagi atas nama orang yang dah meninggal dunia. Bagaimana hendak ditukar milik kepada warisnya yang masih hidup. Okey, yang mana jika tidak diuruskan dia akan kekal atas nama si mati, tidak berubah menjadi nama waris. Dan pengurusan pentadbiran ini akan tertakluk kepada undang-undang di Malaysia, undang-undang pentadbiran harta pusaka untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir ataupun probate bagi kes-kes kematian berwasiat. Okey, surat kuasa mentadbir adalah kes-kes kematian tiada wasiat. Jadi dia ada dua prosedur di situ yang berbeza. Okey, kemudian proses untuk melangsaikan hutang piutang, dan akhir sekali barulah proses untuk mengagihkan harta pusaka kepada waris. Mengagihkan ni maksudnya menukar milik. Kalau rumah, tukar gerai nama. Kalau duit-duit simpanan, keluarkan daripada bank, tutup akaun, masuk kepada akaun waris ataupun agihkan kepada waris secara tunai. Okey, jadi dekat situ melibatkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Jika waris tak lalui prosedur tersebut, tak jalankan, tak buat, duit akan terus kekal dalam bank sehingga 7 tahun. Kemudian dia akan dipindahkan ke jabatan wang tak dituntut. Okey, saya betulkan salah faham dekat situ. Ramai yang beranggapan bahawa jika duit tidak dikeluarkan daripada bank, dia akan pergi ke amanah raya. Tidak sama sekali. Dia akan berpindah ke jabatan wang tak dituntut. Kekal di situ begitu saja. Okey. Sehingga dituntutlah. Okey. Because tadi pun menyebut tentang probate surat takbir, surat takbir. Cumanya saya, pemahaman saya, kalau kita ada kematian dan jika ada harta untuk diagihkan kepada waris, kita boleh memilih sama ada kita go through civil ataupun melalui faraid. Okey. So kalau surat kuasa takbir ini pada pemahaman saya cuma applicable for civil, adakah faraid juga mengenai kuasa
surat Nabi. Okey, sebentar lagi saya akan jawab soalan tu, yang mana adakah kita orang Islam perlu melalui proses pentadbiran harta pusaka secara sivil untuk agihkan harta pusaka. Ada slide dia akan sampai sebentar lagi. Okey, jadi apabila kita dah lalui proses tersebut, barulah boleh dipindah milik kepada waris. Jadi challenging dekat kawasan situ ataupun peringkat tersebut adalah waris yang perlu mengambil tindakan proses untuk menguruskan harta pusaka. Kerana apa? Kita pemilik harta telah dipisahkan oleh kematian. Kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh dipindah terus kepada kita. Dan waris pula tak boleh pindah terus kepada dia, pada mereka waris-waris ni, kerana mereka bukan pemilik harta tersebut. Bermaksud waris tak boleh tanda tangan tutup account bank keluar duit, melainkan waris mempunyai kuasa. Okey, kita teruskan dari sini. Ini hadislah yang bermaksud apabila meninggal dunia anak Adam, maka terputuslah segala amalannya di dunia. Okey, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang sentiasa mendoakannya. Okey, ini tertib pengurusan harta pusaka untuk orang Islam. Apabila berlaku kematian orang Islam, cepat-cepat diuruskan pengebumian. Okey, terus ke bumi. Okey, dan mana belanja ke bumi boleh diambil daripada harta-harta peninggalan si mati. Kalau waris tidak mempunyai wang untuk didahulukan, ambil daripada harta-harta si mati. Sekiranya tidak ada, waris boleh dahulukan wang waris, kemudian dituntut, diklaim semula daripada harta pusaka. Kerana apa? Pengurusan kebumian itu adalah urusan si mati, urusan kematiannya. Okey, sebab pun ada juga isu. Pernah saya satu kes berebut hairat kematian di mahkamah. Saya bawa kes tu dan alhamdulillah menang, dapat dibuktikan bahawa wang-wang hairat, ada hairat kan? Surau biasanya akan ada tubuh tabung hairat. Wang hairat, wang sumbangan bukan harta pusaka. Okey? Bukan dia bukan harta pusaka, maksudnya waris tidak perlu agih ikut hukum faraid, tapi waris yang terdekat menggunakannya untuk perbelanjaan-perbelanjaan sementara pusaka diagihkan, diuruskan. Jadi wang hairat ni boleh tak kita nak guna untuk urusan pengebumian? Bolehlah untuk diuruskan, didahulukan, sebab waris mungkin tak ada cash, tak ada apa, boleh gunakan dulu, tapi ianya bukan wang faraid. Jadi boleh serta-merta guna duit wang hairat ni tanpa perlu dapat izin waris-waris yang lain. Itu sebenarnya kalau pusaka, kita nak ambil walau 10 sen, nak masuk, nak bayar bil air ke 10 sen, kita kena cakap, saya nak guna ni duit pusaka untuk bayar bil air. Kena bagi tahu. Tapi kalau wang hairat dia bukan harta pusaka, apa-apa yang segera, yang urgent, boleh dijalankan terus tanpa perlu dapat kebenaran daripada setiap waris faraid. Isu-isu mana duit boleh pakai segera selepas kematian ni dah timbulkan dalam kes arwah abang, pelawak terkenal tersebut, yang mana mengambil untuk perawatan anak kerana anak demam dalam masa masih dalam bau seminggu kematian. Isu-isu tersebutlah yang mengundang masalah sebenarnya pada waris-waris. Ada yang nak menegakkan hukum, ada yang nak menggunakan secara atas dasar kasih sayang, saya adalah anak, saya adalah isteri, nak cepat dalam keadaan urgent. Tapi dekat situ yang mana sebenarnya betul, yang mana sebenarnya boleh dijadikan budi bicara dan timbang rasa. Itu sebenarnya yang utama. Jadi kita faham wang hairat, wang sumbangan boleh digunakan tanpa perlu minta izin kepada waris-waris yang lain. Tapi kalau duit pusaka perlu digunakan untuk uruskan pengebumian, okey, yang mana kalau proses-proses lain perlu dapatkan persetujuan waris. Pengasingan pemilik harta, okey, dah lepas ke bumi, duduklah bincang antara waris. Okey, macam mana ni harta yang ini, harta yang itu, harta yang lain. Okay. Jadi saya sebelum ni cerita ni untuk uruskan harta pusaka orang, dan alhamdulillah ianya menjadi realiti. Okay, maksudnya baru-baru ni saya sendiri melalui proses ni. Saat kami duduk berbincang 3 beradik, mungkin kami tak ramai 3 beradik, tak ramai pun kena juga bincang, kena juga cakap. Ada tak harta-harta yang arwah sudah hadiahkan pada orang lain, yang sudah wakafkan kepada masjid ke surau ke, harta yang telah dibuatkan amanah, yang amanah maksudnya amanah orang lain diberi kepada arwah untuk pegang sementara hidup, dan berlaku kematian kena pindah pada orang lain yang dipegang amanah tu. Okey, harta-harta begitu bukan harta pusaka, jangan diambil. Asingkan dulu harta. Yang mana dah tinggal harta pusaka, lunaskan hutang-hutang.
berkejaran kami bagi tugas masing-masing. Abang pergi tengok dekat bank muamalat ada tak hutang. Saya pergi dekat bank bank mana itu saya pergi dekat saya pula pergi tabung haji ASB untuk cari penama. Kami bagi tugas. Adik uruskan bil air, bil api, bil telefon dan sebagainya. Kami bahagi tugas. Itu sebenarnya bukan pinjam. Tanah sini abang punya, tanah situ adik punya, tak. Kami macam apa? Abang cek dulu dekat bank mana hutang-hutang. Saya cari penama dengan hairat-hairat kematian yang mana kami boleh claim. Betul, alhamdulillah ASB dapat claim hairat kematian dia ikut nilai simpanan. Kemudian hairat kematian saham-saham. Saham contoh saham yang saya boleh claim adalah saham rakyat. Simpanan tak kira berapa, simpanan tak banyak, bukan simpanan, apa nama? Saham. Saham dalam 1,000 lebih dia macam tu kan, 1,900 di 500 unit kan. Tapi hairat 3,000. Alhamdulillah saya dapat claim. Kemudian ada beberapa lagi lah daripada insurans, takaful, ada hibah. Kita claim hibah. Alhamdulillah arwah ada meninggalkan hibah, takaful hibah 50,000 kami dapat. Jadi wang itu saya decide ataupun bersama dengan adik-adik sebab penamanya saya. Lepas itu saya ditugaskan untuk cari penama-penamaan yang dibawa oleh arwah. Okey. Kemudian kami bincang ada hadiah yang diberikan oleh arwah ni dan juga khairat kematian dibahagi bagaimana. Kami bincang sama rata. Sedangkan sepatutnya saya dapat sikit sebab saya perempuan. Yang seorang tadi abang, lepas tu seorang lagi adik lelaki. Bincang untuk lunaskan harta pusaka si mati dan penyelesaian apa-apa. Perlu ingat pesan juga ke anak-anak. Khairat kematian ada tempoh masa. Jangan ataupun claim secepat mungkin, iaitu dalam tempoh kebiasaannya 3 bulan dari tarikh kematian. Lepas 3 bulan khairat baru tak boleh nak claim. Khairat ni macam orang kata rezeki terpijak kan. Kita bukan duit simpanan arwah ke, bukan apa. Oleh kerana dia menyertai contoh macam surau, masjid. Jadi bila berlaku kematian, ada wang untuk bantuan pengurusan jenazah kan. Bantuan dan itulah duit yang perlu kita claim. Kalau claim tak ada, kalau claim dapat. Itu pesan pada anak-anak ataupun kita sendiri kalau berlaku kematian, uruskan itu. Kemudian kembali harta sepencarian jika perlu. Ada yang tanya saya, tertib pengurusan urusan pusaka kena dapatkan dulu ataupun kena tuntut dulu harta sepencarian baru uruskan pusaka. Betul ataupun tidak? Okey, daripada segi tertib ialah kita kena tuntut dulu harta sepencarian, selepas itu barulah ada harta pusaka. Okey, sekiranya perlu. Jika tak ada nak tuntut harta sepencarian, tak perlu melalui proses tuntutan. Okey, kenapa tak perlu melalui proses harta sepencarian? Ada beberapa keadaan. Contohnya kematian tersebut melibatkan waris-waris terdekat dan waris-waris terdekat mempunyai persetujuan untuk menyerahkan sahaja kepada ibu berapa portion yang ibu nak. Ataupun isteri inilah yang isteri hendak. Okey, dalam hukum faraid isteri 1/8. Tapi oleh kerana sumbangan ataupun budi bicara anak-anak kata tak apalah sebab mak dah susah senang dengan ayah untuk kumpul harta ini, kami bagi semua dekat mak. Setuju, semua letakkan nama mak dulu, nanti bila mak tak ada baru turun nama anak. Banyak sebenarnya yang macam ini. Ramai masyarakat kita, dia anak-anak ni, mak ada lagi, harta pusaka pergi dekat mak dulu lah, harta pusaka ayah. Harta pusaka ayah pergi dekat mak dulu. Di dalam keadaan macam tu tidak perlu melalui proses tuntutan harta sepencarian ni. Soalan. Ya, jom. Kalau boleh kita jalan taklimat dulu, nanti last nanti baru kita boleh. Based on issues. Okey. Pemahaman saya atas perceraian ini adalah paling relevan kalau berlaku perceraian. Okey. Misal kata seorang anak, ibu apa dia dah bercerai. Okey, kemudian bapa dia contoh kahwin satu lagi dan kemudian dia nak bapa dia meninggal, dia nak tuntut harta seperceraian dulu yang bapa dia tak tuntut. Is that possible? Semasa masih lagi hidup mak dan ayah. Bukan mak dan mak. Mak dia katakan hidup pun mak dia dah hidup, mak dia tak ada hak sebab dah bercerai. Tapi sekali dia ada isteri baru tu, pada bapa dia, pada arwah bapa dia tu berhak sebab isteri pada bapa dia. Faham dalam negeri. Maksudnya sekarang anak dia nak tuntut bagi pihak bapa dia harta sepercarian dulu. Okey. Harta sepercarian adalah hal berkaitan suami atau isteri. Jadi anak tak boleh tuntutkan. Yang boleh tuntutkan adalah bekas isteri itu, tidak tuntut sendiri. Okey, relevan harta sepercarian dituntut terus apabila
berlaku perceraian atau poligami. Tapi ada keadaan berlaku kematian. Kematian ni biasanya kita tekankan kematian dalam perkahwinan. Bukan dia dah bercerai baru ni kan. Tapi ada juga bila dah bercerai, tak lama umur pihak sana pendek, meninggal dulu. Okey, jadi baru nak tuntut harta sepencarian. Jadi hanya yang suami atau isteri bekas isteri itu sajalah boleh tuntut. Anak tak boleh tuntutkan. Anak tetap dapat faraid daripada ayah dia. Kalau anak kata dapat faraid nak bagi dekat mak, salahnya. Dekat situ saya cakap tadi, bagi urusan harta sepencarian, jika perlu. Kalau dah anak nak bagi semua, apa nak bagi tuntutan harta sepencarian? Okey? Kalau boleh sepakat pada tak perlu. Kalau perlu adalah bila mana semua nak bahagian faraid. Tapi mak ni dia ingat, dulu rumah ni beli guna je nama arwah suami. Tapi sebenarnya duit loan LPPSA kan, loan perbendaharaan, semua si isteri. Dari sudut situ mungkin ada keperluan untuk dia tuntut harta sepencarian. Mak dia boleh bekas isteri dia tuntut. Tapi kalau bekas isteri meninggal, anak dia tuntut on biar office product. Itu dalam keadaan-keadaan tertentu perlu dapat kebenaran mahkamah untuk menuntut bagi pihak orang yang dah meninggal dunia. Okey, melaksanakan wasiat sebelum diagihkan harta pusaka kepada waris-waris. Okay, jika si mati meninggalkan wasiat, laksanakan dulu wasiatnya, terutama adalah wasiat kepada bukan waris. Contoh wasiat untuk mewakafkan harta, wasiat untuk kepada anak angkat, cucu bukan waris. Okay, sebab adanya anak lagi. Okay, barulah diagih melalui harta pusaka. Jadi ini adalah sekitaran harta yang mana harta datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai bentuk. Okay, dalam berbagai bentuk, dan apabila kita meninggal dunia, dia berubah menjadi harta pusaka, dan sepatutnya harta-harta ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah An-Nisa ayat 11, 12 dan juga 186 yang menyatakan bahawa harta-harta ini hendaklah diagihkan, difaraidkan kepada ahli keluarga si mati. Okey, faham yang ini. Okey. Jadi namun kita lihat di dada-dada akhbar, okey, di media sosial sekarang, di mana-mana masalah pusaka dibincangkan begitu, dilihat begitu serius, begitu kritikal. Okey, yang mana masalah pusaka, kalau ini tahun 2016 hari itu 60 bilion katanya, tapi sekarang nak meningkat lagi. Ada yang artikel baru ni mencecah kepada 80 bilion. Nilai sebenar kita tak tahu. Itu adalah anggaran kasar yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang inilah kat situ. Okey, jadi mana ada juga isu 50 tahun tak selesai. Saya buat ni 100 tahun ni. Kira barat sebab belum selesai lagi kan. Jadi dia belum keluar lagi. Right, kemudian masalah-masalah punca yang diperbincangkan adalah mungkin antaranya adalah tidak membuat perancangan harta pusaka. Okey, kes-kes tanah lah yang paling banyak, yang paling rumit, dan ramai orang lihat pun tanah ni lah harta pusaka, duit-duit orang tak kisah, tapi sebenarnya duit pun berpuluh-puluh bilion terbeku di dalam ruang jabatan wang tak dituntut. Okey, masalah timbul kerana tak ada kerjasama waris tak tahu apa itu proses harta pusaka. Okey, melibatkan waris yang ramai, disebabkan kematian yang berlapis-lapis. Okey, dan juga banyak yang akhir sekali adalah prosedur dia bukanlah semudah yang kita jangka. Proses dia nak memerlukan komitmen waris yang tinggi. Betul, ayah saya kebetulan meninggalkan akaun bank yang banyak, tapi duitnya dah RM10,000 je. Tapi akaun bank yang banyak yang mana menuntut kami waris untuk pergi ke setiap bank, dapatkan statement, nak tahu nak buat urusan jual keluar dan keluar tutup akaun. Komitmen waris dekat situ sebenarnya. Jadi prosedur rumit. Waris yang ada masa yang boleh itulah mana yang boleh menjalankan proses pentadbiran harta pusaka, bukan senang. Okey, tak ramai yang pilih. Pasal tu banyak yang tinggal proses tersebut. Okey, kesan dia sekiranya tak diuruskan. Maknanya kalau duit dalam bank, macam mana kita nak selesaikan hutang arwah? Tak, duit dalam bank tak boleh keluar, tak dikeluarkan. Macam mana kita nak selesaikan hutang arwah? Adakah nak kena guna duit waris? Satu tak waris, nak keluarkan duit sendiri dalam bank simpanan kita kerja, duit gaji hari-hari ni, nak bayar hutang arwah. Sayang arwah kita buatlah macam tu kan. Tapi sebenarnya daripada sudut hukum, hutang-hutang si
buat pengurusan harta pusaka, kena kumpul duit-duit dia semua yang ada, bayarkan hutangnya terlebih dahulu. Jadi proses mengeluarkan duit itu adalah sangat perlu. Di mana kalau tak buat, inilah kesannya, hutang tidak selesai. Waris memakan harta anak yatim secara batil. Bila pengurusan tak buat, perasan tak? Adik-beradik mungkin si mati meninggalkan waris, mungkin anak-anaknya 5 orang, semua dah dewasa. Okey, ada yang ada rumah sendiri, ada yang memang dah tinggal dengan arwah, ada yang duduk rumah sewa. Apa yang kita mungkin sama ada perasan ataupun buat-buat tak perasan atau memang tak perasan. Yang mana apabila meninggalnya ibu bapa ni, anak yang duduk dekat rumah tu yang jaga mak bapak mungkin dia akan terus duduk di situ. Sedangkan apabila berlaku kematian, keadaan sudah berubah. Rumah tu menjadi hak semua waris. Termasuk yang duduk rumah sewa, termasuk yang dah ada rumah sendiri. Jadi, perasan tak bila mana dia duduk dekat situ terus, kalau dia tak minta izin daripada adik waris yang lain ni, dia sebenarnya kena, apa kata, dia dah duduk atas hak mereka. Hak abang dia ke, hak kakak dia ke, hak adik-adik ke. Yang mana mereka semua ada anak-anak ni ada hak untuk duduk atas dalam rumah tersebut. Itu antara contoh yang kita macam tak nampak, bahawa dia dah duduk atas harta hak orang lain secara batil lah. Sedang mungkin dia tak secara salah, sepatutnya kena minta izin, ataupun sepatutnya kena dapatkan penolakan hak daripada waris-waris yang lain, barulah dia boleh duduk situ buat macam rumah sendiri. Kalau tak, selagi tak selesai, belum lagi. Begitu juga duit, barang kemas. Kami adik-adik bincang barang kemas mak ni macam mana. Kan, sebab saya dia seorang perempuan, tapi saya masih kena dapat izin dia. Saya keluarkan semua barang kemas mak yang ada. Okey. Ada 3 gelang. Salah satu ada tengah pakai ni. Okey. 3 gelang. Kami 3 beradik. Saya letak atas meja ni lah mak punya. Walaupun abang saya dah cakap, mak dah pesan, mak dah cakap dengan mak long supaya barang kemas semua bagi dekat saya lah kan, macam tu kan. Tapi saya keluarkan juga sebab itu dah jadi harta pusaka. Kerana apa? Ianya berada dalam simpanan mak saya sewaktu mak saya meninggal. Mak saya tak pernah pun cakap hadiah kat saya ke, masih tak pernah, sebab saya pun tak ada pakai-pakai barang kemas sangat. Jadi dia pun tak ada bagilah. Okay, jadi pada waktu kematian, barang kemas dikira harta pusaka mak. Jadi saya keluarkan 3, saya cakap dengan abang dengan adik, okay, ni barang kemas mak. Abang kata, taklah, mak dah bagi, aku lepaskan kat kau. Adik macam mana? Saya tanya, adik macam mana kan? Betul-betul ni? Kau lah dia kan. Alhamdulillah saya dapat semua 3-3. Tapi melalui proses begitu supaya kita tak termakan harta batil. Okey? Siasa ingatkan diri kita dan juga anak-anak kita tentang betul-betul. Okey, kesan pentadbiran tersangka lain adalah waris mengalami kesulitan hidup. Tak ada, itulah sampaikan duit khairat pun berebut. Aku tak lagi duit pusaka. Okey? Tak boleh tahan duit ni, jangan pakai, sedangkan waris terdekat sangat perlu. Dan juga melengah-lengahkan pula proses pentadbiran harta pusaka sehingga waris yang berhak dan perlu terdesak tidak dapat menggunakan harta peninggalan si mati. Okey, jadi waris mengalami kesulitan hidup. Waris berbalah tak ada hak pewarisan dan ekonomi. Maisan terus dijejas. Agak-agaknya berapa bilion tadi? Lebih kurang 60 bilion. Kalau itu diuruskan dengan baik, tidak tertangguh, tidak terbeku kat dalam jabatan wakaf itu untuk ke rumah-rumah tanah-tanah tak menjadi tanah pusaka yang mana dituntut oleh berapa ramai orang. Mungkin harta-harta itu telah dapat digunakan dengan baik untuk membangunkan ekonomi kita umat Islam. Okay. Alright. Okay, kesan pentadbiran tidak. Alright. Okay, jadi ini prosesnya bila berlaku kematian, takbir dulu. Dia bukan terus terit agih. Ramai kita anggap berlaku kematian terus pergi agih. Tidak, tuan-tuan puan-puan. Okay, bila berlaku kematian, takbir dulu harta pusaka. Tengok dalam keadaan ada wasiat ataupun tidak ada wasiat. Ada proses-prosesnya. Okay. Ini adalah kes kematian tidak berwasiat yang mana punya nilai harta rendah, bawah 2 juta. Mungkin tidak termasuk tuan-tuan punya lah. Tuan-tuan mungkin duduk dekat Shah Alam ni nilai yang dia lain. Okey, ini mungkin orang-orang di bawah mana yang mana nilai dia beginilah. Bawah 2 juta, ada lebih kurang dalam masa 4 tahun Jabatan Pusaka Kecil terpaksa menguruskan dan menyelesaikan lebih kurang 37 bilion tuntutan harta dalam masa 4 tahun. Jadi sini nak gambarkan bahawa banyak urusan-urusan tuntutan harta ni perlu dijalankan. Jadi kita ni nak rumit ataupun tak rumit, banyak ataupun tak banyak, macam mana queue dia.
baris orang kata nak kena beratur nak uruskan pusaka nanti. Okey? Alright. Tentang pentadbiran tadi saya skip sekejap untuk pergi jawab soalan tuan tadi berkaitan dengan proses pentadbiran sama ada syariah orang Islam perlu ataupun tidak melalui proses sivil. Oh, saya keluarkan tadi sebab saya nak ringkaskan. Okey, tak apa. Kalau macam tu saya jawab dekat sini. Proses orang Islam bila berlaku kematian, okey, perlu ataupun tidak dapatkan surat kuasa dekat Mahkamah Tinggi ataupun unit pusaka kecil ataupun amanah raya. Jawapan ringkas ni perlu. Kematian Islam ataupun bukan Islam di Malaysia ini melalui proses yang sama. Orang Islam dengan orang bukan Islam melalui proses yang sama. Betul, Mahkamah Tinggi. Tapi bila pula ataupun apa peranannya Mahkamah Syariah? Mana peranannya pejabat agama dalam proses pentadbiran harta pusaka Islam? Peranan mereka adalah minimal terhadap pengesahan wasiat, pengesahan hibah dan juga pengeluaran perintah atau sijen faraid sahaja. Tetapi surat kuasa, pelantikan pentadbir atau wasi masih lagi terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Jadi sekiranya orang Islam berlaku kematian dan melalui proses sivil tapi hendak mengesahkan tentang kewujudan kesahihan wasiat tersebut, pergi dapatkan di Mahkamah Syariah. Jika nak tentukan hak pewarisan sebenar, nak tahu betul-betul faraid ni apa, berapa bahagian isteri dapat berapa bahagian, anak dapat berapa bahagian, abang atau adik-beradik si mati dapat berapa bahagian, tentukan di Mahkamah Syariah. Dapat perintah tersebut, bawa ke Mahkamah Sivil untuk dikeluarkan pula perintah pengadilan. Dia macam tu. Masih lagi melalui dua, di mana kedua-duanya mempunyai bidang kuasa yang berbeza. Okey, secara ringkasnya apa itu faraid? Okey, tadi bila kita ada bincang bahawa orang Islam bila berlaku kematian, harta-hartanya perlu dibahagikan ikut faraid. Okey, faraid ini bahagian pengagihan tadi yang saya tulis belah bawah, bahagian pengagihan mengikut faraid. Jadi kita kena faham faraid ni. Ramai antara kita cuma tahu faraid asas gitu-gitu saja. Asas pun belum faham mahir sebetul-betulnya. Jadi faraid ini adalah satu ilmu tentang pewarisan harta, pindahan milik harta-harta si mati kepada waris-warisnya yang masih hidup. Okey, jadi dia adalah perubahan pemilikan. Jadi kat sini kita akan tentukan dia punya kadar-kadar dia. Okey, telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi senang cerita, insyaAllah dia merupakan tata cara pengagihan harta. Itulah, okey, bagi orang Islam. Okey, nak tentukan bagaimana? Yang pertama sekali, faraid ini timbul. Okey, faraid timbul apabila berlaku kematian. Apabila adanya harta pusaka untuk diagihkan. Jadi bila kita masih hidup ni, kita tak ada masalah pun dengan faraid. Sebab kita ada kuasa penuh terhadap harta dan harta tu belum jadi harta pusaka. Once berlaku kematian, akan timbul faraid yang mana syarat dia mestilah yang pertama, syarat-syarat untuk agihkan pewarisan adalah mestilah syarat yang pertama berlaku kematian. Okey, berlakunya kematian. Kematian sebenar kita nampak dikebumikan, kematian yang tak nampak contohnya dia hilang, perlu dapatkan pengesahan anggapan kematian. Okey, yang berikutnya mestilah waris kita hidup pada waktu kematian, dia mewarisi. Alright, dan yang ketiga tak ada halangan lain lah. Halangan-halangan lain contohnya seperti dilahirkan meninggal dunia ataupun syak tentang status nasab dan sebagainya lah, halangan-halangan lain. Dan agama, bertukar agama, anak tidak sah taraf yang mana bila berlaku kematian kepada bapa dia tidak berhak pada pusaka. Okey, menyebabkan kematian pada si mati. Menyebabkan tu contohnya dia membunuh, letakkan racun dan sebagainya ataupun bergaduh sehingga menyebabkan kematian. Okey, dan siapa yang boleh mewarisi harta ni? Yang pertama, mestilah mempunyai pertalian darah, iaitu ibu bapa kita. Jika ibu bapa masih ada, dia berhak ke anak-anak kita masih ada, anak-anak dapat. Kalau anak dah tak ada, anak perempuan dah tak ada, habis, tak adalah. Tapi kalau anak lelaki tak ada, dia akan turun kepada cucu. Kemudian kalau tak ada anak, tak ada cucu lelaki, dia akan pindah kepada adik-beradik pula. Oh, dapat kat situ.
anak angkat, anak tiri, anak susuan, anak tidak sah taraf bukan waris. Okey? Disebabkan oleh perkahwinan pasangan kita, suami isteri berhak pada harta pusaka si mati kerana dia adalah suami, dia adalah isteri. Selagi mana perkahwinan itu masih lagi berlangsung, berjalan. Okey, mana-mana yang telah bercerai tak mendapat pewarisan melainkan masih dalam tempoh iddah. Okey, itu saja. Kalau ada perkahwinan di luar negara yang tidak didaftarkan, daftarkan dulu, baru boleh mendapat hak pewarisan. Alright. Kemudian baitul mal, mewarisi apabila dah tak ada waris-waris si mati yang ada yang tinggal untuk menghabiskan baki-baki harta. Semua dah dapat bahagian, ada lebih lagi. Ada keadaan yang macam itu. Dalam kiraan faraid, lebihan itu akan pergi ke baitul mal. Okey, baitul mal bukan amanah raya. Perasan tak dia beza amanah raya lain, baitul mal lain. Baitul mal dapat hak pewarisan amanah raya, bahagian menguruskan harta sahaja. Siapa ahli waris kita? Ramai nak bukan inilah semua cabang-cabang waris kita. Okey, kat dalam buku yang saya tulis, para ilmu dah faham. Okay, alhamdulillah berjaya juga tulis buku dalam masa selepas saya berhenti daripada bekerja dan mula praktis ni. Saya ada masa, saya rumuskan lagi sebenarnya untuk pengetahuan secara am. Okey, bukan untuk tujuan akademik dan sebagainya, tapi untuk pengetahuan secara am dengan kaedah gaya bahasa yang lebih mudah. Okey, jadi ini adalah senarai waris-waris lelaki dan ini adalah senarai waris-waris perempuan. Ramai kan ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka kita, yang boleh jadi waris kita, tetapi dia mengikut step. Bukan tup-tup semua. Bukan bila berlaku kematian kita kena panggil semua anak-anak saudara, sepupu, sepapat, pak saudara, nenek saudara. Tak. Dia ada step. Mula-mula kita akan panggil dulu waris utama. Kalau ada ayah dipanggil sebagai inilah ahli waris yang untuk tentukan hak-hak dan pewarisan ni, ibu, suami ataupun isteri, anak lelaki, anak perempuan. Ini yang paling utama yang tidak boleh disangkal hak dia untuk mewarisi harta pusaka. Okey, kemudian daripada lima kategori ini, satu kategori patut ibu, anak perempuan, anak lelaki dan bapa. Anak lelaki dan bapa mempunyai kuasa yang sangat kuat, kebal, yang mana tak boleh disangkal dan menghalang waris-waris lain daripada mendapat harta pusaka. Wujud bapa, wujud anak lelaki, walaupun salah seorang, walaupun anak lelaki baru berumur 1 tahun, kecil seorang saja, tapi kerana kewujudan dia, adik-beradik ke pakcik-makcik semua tak boleh dapat harta pusaka si mati. Semua akan pergi ke dia. Kalau dia seorang-seorang, kalau ramai, yang lain akan dapat bahagian-bahagiannya dan dia akan ambil semua harta yang tinggal, yang lebih, nanti tinggal lebihan lebih. Asabah, pernah dengar tak asabah? Okey? Puan, saya nak tanya. Ya. Contohnya kalau pasangan tu dia ada anak, siapakah waris-waris yang terdekat yang boleh tuntut segala harta? Okey, padam anak lelaki, padam anak perempuan. Yang tinggal apa? Pasangan. Pasangan dia boleh tuntut. Ada mak, ada ayah. Mak, ayah tuntut harta pusakanya. Itu je. Kalau tak ada ayah, barulah melibatkan waris-waris sisian. Waris-waris sisian ni. Waris-waris sisian ni adik-beradik. Adik-beradik saudara seibu sebapa, kita dahulukan dulu seibu sebapa, kemudian baru sebapa. Selesaikan dulu seibu sebapa. Tak ada baru pergi ke seibu sebapa sahaja. Okey, tapi dengan minta maaf, sebapa, seibu sebapa, kalau tak ada baru pergi kepada sebapa. Kemudian ni anak-anak saudara, ada macam tu. Kemudian baru seibu. Seibu ni dia dalam kategori yang lain, dia akan dapat apabila si mati tak ada anak dia boleh dapat seibu. Okey, kemudian baru bapa saudara. Alright, sebelum pergi ke waris sisian, perlulah cari dulu waris ganti. Ada waris ganti pula. Okey, dalam urusan faraid ni, kalaulah si ayah dah meninggal dunia, cari ayah kepada ayah. Datuk si mati. Kalau ibu kita dah meninggal dunia, cari nenek sebelah ibu. Okey, jenuh susun tu sebab dah meninggal dunia, lepas tu nak cari pula mak ayahnya hidup lagi tak masa dia mati. Itulah makan yang merumitkan masa. Okey. Kemudian kalau anak perempuan tak ada ganti, saya cakap tadi kan, kalau tak ada lah. Anak kepada anak perempuan tak dapat, bukan waris. Itulah untuk kita buat wasiat kalau kita nak bagi bahagian kita kepada yang bukan waris ni. Lelaki cari anak dia, anak lelaki ataupun anak perempuan sama-sama. Ya. Wasiat. Ya.
Adakah kita dibenarkan sepengetahuan saya, maksudnya hanya setengah portion saja of the harta? Boleh ke buat semua? Dia buat semua. Okey, berkaitan dengan isu wasiat 1/3 sebenarnya, bukan separuh. Okey, 1/3 dan sama ataupun semua. Tak maaf, boleh tahu tak masa saya berapa lama lagi? Setengah jam. 20. Okey, insyaAllah saya rasa sempat saya masuk portion wasiat. Nanti kita cerita pasal wasiat. Alright. Okey, ini ahli waris sisian yang kita dah sentuh tadi, iaitu maksudnya apabila dah tak ada anak lelaki dan bapa. Dua-dua tu dah tak ada. Anak lelaki tak ada, bapa pun tak ada, baru adik-beradik si mati masuk dalam pewarisan harta. Kalau tak ada. Kalau anak lelaki ramai, lambatlah dia boleh masuk, tunggu semua anak lelaki tu tak ada. Okey. Mestilah anak lelaki tu pula meninggal dulu, meninggal sebelum si mati. Macam tu. Jadi isu-isu ni kita kena fahamlah, sebab ada banyak juga celaru yang mana beranggapan bahawa dia mengumumkan adik-beradik adalah waris dekat kepada yang mati. Selagi yang mati ini ada anak lelaki pula tu, adik-beradik yang dekat ni tidak mendapat bahagian. Okey. Kita tengok pada kadar-kadar pembahagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Okey. Mungkin kecil boleh nampak tak? Saya terangkan sikit-sikit yang mana yang ringkas. Untuk menentukan kadar pembahagian harta pusaka yang si mati terima, kita perlu tentukan si mati meninggal dalam keadaan berkahwin ataupun tidak, ada anak atau tidak. Okey, ibu dan ayah tetap akan dapat, tapi kita nak tahu portionnya berapa, kena pastikan dulu si mati ni berkahwin, ada anak atau tidak. Okey. Kita tengok pada kategori waris utama, ini paling penting. Sebab kalau apa-apa berlaku mati, kita cek dulu waris utama, selesaikan dulu pengagihan. Ada mak, ada ayah, tak payah fikir pasal waris ganti atau waris berikutnya. Dah tak terlibat. Okey, suami bermaksud si mati berkahwin. Okey, sekejap saya punya PC ambil itu. Sini. Okey, iklan sekejap. Jadi kita tentukan si mati berkahwin, yang mati itu perempuan. Jadi suaminya hidup. Dalam keadaan ada anak. Si mati perempuan ni ada anak. Suaminya akan dapat 1/4. Okey, dalam keadaan si mati ini perempuan tak ada anak, suami dapat 1/2 bahagian. Okey, kalau yang mati itu adalah lelaki, isteri akan mendapat 1/8 jika yang mati itu suaminya ada anak. Okey, sekiranya suami itu tak ada anak, 1/4. Okey, penting untuk kita tahu anak si mati. Okey, ada ataupun tidak. Bukan anak penerima harta. Contohnya, suami ini ada perkahwinan 2 kali kahwin. Okey, isteri dia meninggal dunia. Seorang isteri meninggal dunia. Okey, dia ada 2 orang isteri. Okey, suami ni ada anak dengan isteri yang lagi satu, tetapi tak ada anak dengan isteri yang mati. Maksudnya isteri yang mati ni tak ada anak. Okey, tapi suami ni ada anak. Macam mana nak kira portion dia, yang ini ke yang ini? 1/4 ataupun 1/2 suami tu dapat? 1/4 ke 1/2? 1/2. Kontrak lain. Tentukan anak si mati. Si mati ada anak tak? Tak ada. Bila si mati tu tak ada anak, suami dapat 1/2 walaupun suami tu ada anak. Okey, faham tak? Bukan orang yang menerima tu ada anak ke tak? Yang mati tu ada anak atau tidak. Okey, faham kat sini? Alright. Okey, seterusnya tadi samalah, isteri dengan suami dia punya keadaan sama. Yang berbeza antara isteri dan suami ni adalah kadang-kadang isteri ni ada ramai. Suaminya meninggalkan berapa tadi? 2 isteri. Portion tetap 1/8 tapi bahagi 2. Walaupun salah seorang isteri yang masih hidup tu tak ada anak, dia tetap
Suami tu ada anak dengan isterinya yang kedua, dengan madu dia ada anak, lepas tu madu dia je lah yang dapat sikit kan. Dia dapat banyak. Tapi keadaannya macam itulah. Yang mati tu ada anak, jadi isteri 2, 1/8 bahagi 2. Kalau 3 bahagilah 3, kalau 4 bahagilah 4. Okay? Kemudian ibu si mati pun akan ditentukan yang mati ni ada anak ataupun tidak. Yang mana kalau mana ada anak, ibu akan bapa dapat 1/6, ibu pun sama 1/6. Tapi kalau si mati tak ada anak, bapa akan ambil baki harta selepas bagi portion pasangan si mati. Contoh tadi soalan tadi kan, siapa yang tanya soalan tadi, yang mana si mati berkahwin tetapi tidak mempunyai anak. Jadi mak dapat bahagian, ayah dapat bahagian, anak tak ada kan, pasangan dapat bahagian, ada lebih bagi dekat ayah si mati. Itu saja waris ni, tak melibatkan adik-beradik kalau ada ayah. Ya. Saya nak tanya, macam mana kalau dia anak yatim piatu dan sebatang kara tidak berkahwin, tapi ada abang yang sebapa dan 2 orang kakak yang seibu sebapa? Okey. Oleh kerana dia tidak ada lagi mak dan ayah sebab dia anak yatim piatu. Mak ayah punya portion tak ada lah. Okey, dia tak berkahwin, dia tak ada lah pasangan. So isteri pun tak ada. Okey, dah potong, bapa tak ada, ibu tak ada. Okey, sekarang anak ada tak? Anak pun tak ada kan sebab tak kahwin, tak ada anak potong. Okey, waris utama tak ada. Maulah kita pergi ke waris sisian. Okey, waris gantian. Waris gantian dulu. Tapi kita tengok bapa dengan ibu dah tak ada, datangan nenek dia ada lagi tak? Pun dah tak ada. Okey, boleh. Dah habislah. Cucu perempuan daripada anak lelaki tak kahwin, macam mana nak ada cucu? Tak ada. Okey. Jam ke waris sisian. Waris sisian tadi siapa adik-beradik yang dia ada? Kalau tak ada adik-beradik seibu sebapa sebab dia anak tunggal kan, pergi ke adik-beradik sebapa. Okey, adik-beradik seibu. Kedua-duanya akan dapat. Alright? Jelas Okey, jadi inilah saya kata tadi, penting untuk tentukan si mati tu siapa, kahwin tak kahwin, ada anak tak ada anak, sebab melibatkan portion bagian tadi berbeza. Okey, soalan? Sampai sana saya terus. Ya. Rizky, dalam EPF kita ada penama. Apa hak-hak penama terkait dengan yang Okey. Apakah hak-hak penama? Penama standard semua penama EPF, penama tabung haji, mana lagi ada penama? Takaful insurans. Okey, penama adalah orang adalah pemegang amanah yang mana dia wajib mesti membahagikan harta itu kepada waris mengikut hukum faraid yang kita bincangkan tadi. Itu nama dia penama. Okey. Takaful insurance. Does it fall under kalau this kind of thing? Tengok akad. Akad kita buat insurans tu macam mana? Kan ada pilihan takaful. Insurans cerita lain sebab insurans dia memang penama. Maksudnya duit dalam insurans memang kena bukan kena bagi. Maksudnya dia penama tu kena agih kepada waris ikut faraid. Okey? Insurance. Okey, insurans memang ada isu-isu yang lain lah. Contohnya halal haram tu kan. Bila diuruskan waris nak ambil ikut hukum pusaka, sebaik-baiknya kita sucikan harta tersebut kan. Okey, yang kedua saya tak nak sentuh banyak-banyak lah bab situ. Yang kedua takaful. Okey, takaful dia ada akad. Ada bukan kata akad apa tau. Maksudnya kita pilih untuk bahagi duit itu kepada penama wasi, executor ataupun pentadbir, atau satu lagi pilihan adalah hibah. Kalau kita pilih penama wasi atau pentadbir, dia kena bahagi ikut hukum syarak faraid. Tapi kalau kita pilih penama hibah, penama penerima itu menjadi hak dia mutlak 100%. Okey? Right, terus masih? Nak tanya. Ya. Penama tadi, kalau jadi saya dia nak penama tak. Dia adalah orang yang diamanahkan untuk menguruskan harta. Tapi salah seorang daripada nama penama tu kemungkinan berlaku kematian. Adakah ada waris dalam keluarga si mati tu bertanggungjawab terhadap Okey. KWSP memberi kita peluang untuk meletakkan penama sehingga 5. Okey, jadi kita pun senaraikan beberapa orang. Okey, penama-penama ini di sebelahnya akan ada portion berapa banyak yang diambil. Jadi kita pun letak 20%, 60%, 30%, macam tu kan. Jadi penama itu yang namanya setakat portionnya itu saja dia boleh keluar.
Yang lain kena tunggu penama yang lain keluarkan. Melainkan dia letak satu penama 100%. Okey. Sekarang ni ada antara penama itu meninggal dunia. Bahagian itu tidak boleh dikeluarkan oleh penama lain. Perlu melalui proses pentadbiran harta pusaka. Okey, jadi ada lagi satu soalan saya tambah sendiri. Penama yang dapat portion tu, adakah tu bahagian dia? Ataupun dia ambil terus jadi atau pusaka dia atau bahagian barang dia, ataupun dia kena bahagi pada waris-waris yang lain. Masih lagi tertakluk kepada peraturan sebagai undang-undang sebagai wasi bunga amanah. Dia dapat sikit, dia ambil lah hak dia berapa sepatutnya, the rest kena bahagi pada waris yang lain. Sebelum bahagi, ingat bayar dulu hutang piutang si mati. Dah soalan. Ya. Di rumah ni, rumah kalau dulu bernama suami dan isteri, isteri meninggal, MRT dia dah cover bagi isteri. Adakah waris beri isteri contoh anak dia berhak untuk paksa suami untuk Lepas relinquish atau lepas untuk okey. Alright. Rumah dua nama, satu nama suami, satu nama isteri lah, separuh-separuh, 1/2, 1/2 ataupun 50%, 50%. Bila berlaku kematian pada isteri, 50% itu akan jatuh pusaka isteri. Maka berhaklah pada suami, walaupun dia dah ada bahagian, dia tetap juga dapat 1/4 ataupun 1/2, dan juga waris-waris yang lain. Okey. Paksa untuk melepaskan hak itu adalah tak wajar. Tapi boleh bincang untuk lepaskan hak. Sekiranya si suami tak nak lepaskan hak dia terhadap bahagian dia tetap ada. Bahagian isteri itu tetap ada. Okey, kalau atas perbincangan dia setuju untuk melepaskan hak, tidak mau menuntut, okeylah, tak ada masalah. Teruskan. Alright. Apa itu wasiat? Wasiat adalah satu ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hayatnya mengenai pewarisan hartanya atau manfaat hartanya, itu dilaksanakan selepas kematian dia nanti bagi tujuan-tujuan yang baik mengikut hukum syarak. Okey? Jadi wasiat ini boleh dibuat sama ada secara bertulis ataupun lisan. Okey? Yang terbaiknya sekarang buatlah secara bertulis. Buat secara lisan jenuh kami nak putuskan kat mahkamah, nak bawa saksi macam-macam. Okey, eloknya secara bertulis. Okey? Buat bertulis tu kena ada saksi sign ke apa tu? Ya. Okey, saya ada tulis kat dalam buku saya tu apakah elemen-elemen penting dalam wasiat yang diamalkan di Malaysia ni. stamping lah. Okey, wasiat stamping ni kenapa kita nak kena stamp? Dan duty stamp. Duty stamp after duty stamp. Tak, kenapa kita kena stamping? Bukan bila kita stamp kita kena Formalize. cuti. To Tak. formalize. Itu dunia ni lah. Dia macam ni. Peraturan ataupun akta stamping ni, akta stamp ni menyatakan bahawa surat cara sahaja yang perlu di stamp. Wasiat bukan surat cara. Simple. Surat cara ni macam mana? Dokumen perjanjian jual beli, ada dua pihak yang melibatkan dua pihak, pertukaran harta dan sebagainya melibatkan dua pihak. Itu yang perlu stamp. Wasiat tak. Okey. Ramai orang yang syurga benda tu tidak. Betul. Dan banyaklah wasiat-wasiat yang tidak di stamp itu telah dapat probate. Okey. Alright. Jadi okey, orang Islam boleh ke buat wasiat? Okey, berdasarkan dalil ini, kamu diwajibkan apabila seorang dari kamu hampir mati jika dia ada meninggalkan harta hendaklah membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Walau bagaimanapun surah Al-Baqarah ini telah dimansuhkan. Okey, kerana turunnya surah An-Nisa. Walau bagaimanapun di dalam surah An-Nisa menyatakan selepas ke atasnya, dia panjang ni surah An-Nisa, kalau kita faham satu ayat 11 ni satu muka surat Al-Quran tu. Panjang ni surah tu. Okey, yang mana sebelum ni cerita pasal pengagihan harta pusaka, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, semua ada tulis kat sini. Di hujung ayat tu, dalam ayat yang sama surah An-Nisa ayat 11, di hujung ayat tu pembahagian itu, iaitu pembahagian faraid tadi ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Dua perkara yang penting kita tak boleh tinggalkan. Sebab tu wasiat penting untuk orang Islam, dan orang Islam masih perlu buat wasiat. Wasiat ini luas, bukan berkaitan dengan perkara agihan semata-mata, tapi dia mengakui berbagai-bagai perkara dekat dalam wasiat yang boleh kita masukkan. Janganlah kita tinggalkan alang-alang buat wasiat. Masuklah apa-apa yang perlu dalam pengurusan pentadbiran. Saya insyaAllah sempat kita masukkan sekejap lagi.
Okey. Jadi daripada segi hadis, okey, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tiada hak yang patut bagi seorang Muslim yang mempunyai harta. Ada harta yang boleh diwariskan, dibiarkan hingga 2 malam, melainkan wasiat tersebut tertulis di sisinya. Okey, orang yang malang ialah orang yang tidak sempat berwasiat, riwayat Ibnu Majah. Okey, dan hadis ini riwayat Ibnu Majah juga, sesiapa yang mati dalam keadaan meninggalkan wasiat, maka dia mati dalam jalan yang satu dan mengikut sunnah, dan dia mati sebagai seorang yang bertakwa dan bersyahadah serta mati dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan. Jadi boleh ke orang Islam buat wasiat? Ya. Seperti mana yang dinyatakan tadi. Okey? Perlu. Bolehlah. Bukan isu selalu kata perlu ke orang Islam buat wasiat, kan faraid dah ada. Tapi banyak sebab-sebab lain selain daripada disebabkan oleh faraid, kita perlu ada wasiat. Okey, bila buat wasiat, isu berikutnya, boleh tak kita nak buat wasiat, kita beri harta kepada waris? Kan buat wasiat ni kan beri harta pada bukan waris saja. Boleh tak kita buat wasiat beri kepada waris? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni yang bermaksud tidak harus berwasiat kepada waris kecuali diizinkan waris yang lain. Ini bermaksud akad wasiat hanya sempurna selepas berlaku kematian. Akad wasiat masih lagi belum lengkap semasa si mati buat wasiat ataupun pewasiat buat wasiat. Yang mana pewasiat boleh tulis dalam wasiatnya untuk memberi harta kepada waris. Tetapi selepas kematian waris tersebut dan juga waris faraid lain yang tidak dinyatakan dalam wasiat perlu menyatakan persetujuannya untuk menerima atau menolak. Kalau waris-waris terima bahagian tersebut atau waris-waris lain menolak haknya untuk membolehkan waris yang dinyatakan dalam wasiat menerima harta, maka boleh. Macam tu. Jadi ketentuan boleh ataupun tidak buat wasiat, secara amnya boleh buat wasiat kepada waris, boleh. Kemudian apabila berlaku kematian tertakluk kepada faraid, iaitu tertakluk kepada persetujuan semua waris, sama ada nak ikut wasiat punya pembahagian atau hendak kembali kepada pembahagian ke faraid. Macam tu. Okey, sekiranya waris-waris setuju, waris-waris setuju, harta bahagi ikut wasiat. Sekiranya waris tidak setuju, harta masih lagi dibahagikan tapi ikut faraid. Itu kelebihannya. Kalau ada wasiat, kalau setuju ke tak setuju, harta tetap diagihkan. Okey, kan? Puan, dalam kisah dia, kalau kata bila dia buat wasiat, sebenarnya buat wasiat, kemudian waris ni tak guna. Jadi dia dapat ikut faraid lah. Tapi yang dapat ni dia juga dia kesimpulan dia juga bermisah. Dia jawab juga dia tak nak lepas. Okey. Semacam itu. Alright, tadi saya ada sebut tentang proses pentadbiran harta pusaka orang Islam masih lagi melalui jalan sivil. Tetapi saya juga ada sebut bahawa sekiranya ada pertikaian tentang wasiat, kesahihan wasiat, waris-waris perlu mendapatkan pengesahan daripada mahkamah syariah. Setelah mendapat pengesahan daripada mahkamah syariah, perintah tersebut dibawa ke mahkamah sivil dan mahkamah sivil tertakluk kepada artikel 121(a), kurungan 1A, artikel 121(1A) Perlembagaan Persekutuan, yang mana hal ehwal agama Islam adalah mahkamah syariah adalah eksklusif untuk menguruskan ataupun membicarakan mendengar kes-kes berkaitan orang Islam termasuk wasiat. Oleh itu mahkamah sivil mesti akur follow keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah. So tadi kalau waris kata saya lalu sivil, saya tak lalu syariah kan, mahkamah sivil kena dapatkan perintah mahkamah syariah. Tapi siapa yang dapatkan perintah, waris kena. Dia kena usaha dapatkan perintah tersebut daripada mahkamah syariah, bawa pergi mahkamah sivil. Dia kena tahan mahkamah sivil tu daripada membuat keputusan sehingga mahkamah syariah keluarkan perintah pengesahannya. Okey, faham kan? Kat situ. Jadi tak ada masalah sekiranya buat wasiat, kerana wasiat orang Islam masih lagi berdasarkan hukum syarak. Okey. Berapa banyak kadar? Berapa banyak? Tadi tuan ada cakap sebahagian. Sebahagian tu berapa banyak? Bukan waris faraid 1/3, waris faraid 2/3. Kalau kita ada nak bagi kepada bukan waris. Tapi kalau kita nak beri kepada waris faraid saja, sebab kadang-kadang kita tak ada nak fikir mention kepada wakaf ke semua ni kan.
kita bagi 100%, kita senaraikan nama waris-waris kita pun boleh. Bermakna 100% lah waris kita dan tertakluk pada hukum syarak. Setuju, tak setuju, dan itulah. Kalau setuju, ikut wasiat. Kalau tak setuju, kembali kepada pembahagian faraid. Okey? Wasiat dah buat. Pewasiat dah meninggal. Waris baca wasiat, saya tak setujulah wasiat ni, waris ubah wasiat tersebut, boleh ataupun tidak. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini pesanan ataupun apa yang Allah dah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 181. Jika ada wasiat, janganlah diubah. Okey? Banyak perkara. Sebenarnya saya pun menghadapi satu kes tekanan daripada waris-waris yang apabila berlaku kematian kepada orang pewasiat tersebut, waris-waris tak nak laksanakan wasiat, tak nak ikut apa yang telah diwasiatkan, terutama wasiat kepada orang luar ni, pada anak angkat, okay, kepada wakaf, sedekah, even walaupun portionnya tak lebih 1/3. Okey, sebenarnya 1/3 tu mesti ataupun dijamin berkuat kuasa apabila adanya wasiat. Okey, slide itu saya tak masukkan. Jadi faham bahawa 1/3 ada kerana ada satu hadis daripada Rasulullah yang menyatakan boleh diberikan kepada bukan waris, tapi sebanyak 1/3 sahaja daripada harta satu. Jadi macam mana kita nak bagi dan ikut pasangan lepas mati, nyatakan dalam wasiat dan ia tetap boleh dilaksanakan. Contoh bagi kepada anak angkat, kepada cucu. Tapi kalau bagi kepada waris 1/3, kita ada 4 anak, satu anak kita nyatakan dalam wasiat dan kita bagikan sebahagian besar hartanya pada dia. Sedangkan jika diambil bahagian itu, telah terambil juga bahagian waris-waris yang lain. Yang itu kena kembali kepada hukum syarak faraid. Alright. Okay, sekarang kita terus. Okay, tadi bidang kuasa untuk menguruskan wasiat, mahkamah sivil, mahkamah tinggi, itu bidang kuasanya. Mengesahkan wasiat, mahkamah syariah. Kenapa saya cakap begini? Kerana mahkamah sivil yang akan keluarkan satu surat kuasa yang kita panggil probate, untuk memberi kuasa kepada wasi yang kita pilih, yang kita namakan dalam wasiat untuk uruskan harta pusaka tersebut. Okey. Kemudian mahkamah syariah, sijil faraid dan apa-apa pertikaian berkaitan hukum syarak tentang wasiat. Okay, ini kelebihan dia apabila kita buat wasiat. Yang pertamanya, kita boleh select, pilih wasi yang kita yakin, percaya dan adil, serta mungkin berpengetahuan. Okay, berpengetahuan tu mungkin tak banyak pilihan kita dekat Malaysia ni, sebab kadang-kadang anak-anak kita ni tak belajar lagi tentang pengurusan harta pusaka. Jadi mungkin tak tahu dia berpengetahuan ataupun tidak, tak menjawab dia kemudian untuk mendapat ilmu tersebut, macam mana nak uruskan harta pusaka. Jadi kita ni sebagai pemilik harta, kita mempunyai peluang untuk menulis satu wasiat dan melantik, memilih siapakah orang yang akan uruskan harta kita lepas kita tak ada lagi nanti. Dan orang ini nanti dia boleh terus ke mahkamah sivil tadi tu, ke mahkamah tinggi untuk dapatkan probate. Probate ni adalah satu surat kuasa, tapi dinama probate kerana ada wasiat bagi untuk dapatkan probate tanpa memerlukan persetujuan daripada mana-mana waris lain. Dia boleh pergi secara lenja, dapatkan dulu kuasa supaya dapat dikeluarkan harta-harta alik untuk dilaksanakan hutang-hutang. Tetapi dia ada apa janji, dia kena laksanakan berdasarkan kepada undang-undang, bukan dia boleh ambil terus jadi milik dia. Ini kita panggil surat kuasa dulu, bukan perintah pembahagian. Okey, macam itu. Jadi dia dapat mempercepatkan proses. Jadi orang yang kita nanti tadi boleh terus straight away pergi ke mahkamah untuk dapatkan satu kuasa bagi menguruskan harta si mati. Tak perlu tunggu bincang-bincang. Bincang pun makan masa, setahun, tunggu raya tahun depan, tunggu bulan puasa ke, nanti ada masa nak bincang, nak tunggu balik atau nak tunggu family day, kita bincang dekat Langkawi ke, lambat. Jadi adanya wasiat, boleh straight away dapatkan probate, selesaikan dulu urusan si mati, hutang-hutangnya. Okey, yang seterusnya dalam wasiat apa lagi kelebihan yang ada? Tadi saya ada
tersebut ada banyak perkara yang boleh kita masukkan sekali dalam wasiat, alang-alang kita buat wasiat. Contoh, kalau bapa muda maksudnya dia ada anak yang masih bawah umur, bawah umur 18 tahun, perlu melantik seorang penjaga harta terhadap anak tersebut sekiranya dia meninggal dunia ketika anak tu masih lagi bawah umur. Sebab apa? Sebab isteri tidak secara automatik akan menjadi penjaga harta, penjaga diri dah penjaga harta kepada anak tersebut, dan perlu dilantik kerana berdasarkan hukum syarak, selepas bapa meninggal, bapa kepada bapa yang mempunyai kuasa ataupun yang layak untuk menjadi penjaga harta anak tersebut. Jadi kita boleh pertimbangkan, adakah anak kita tinggal bersama datuknya, adakah datuknya masih lagi kuat untuk menguruskan, mungkin masih lagi sihat, mungkin faktor jarak, mungkin kat situ. Jadi kita pertimbangkan dan namakan siapa yang kita nak namakan untuk jaga harta anak tersebut, sebab anak akan dapat pusaka kita, tapi dia belum boleh uruskan kalau dia masih bawah umur. Okey, faham kan? Kemudian ni kita boleh senaraikan, saya ada hutang di sana, di sini, di situ. Selesaikan. Nak selesaikan macam mana? Guna duit yang ada di sini, di sana, di situ. Senaraikan. Ini kelebihannya buat wasiat. Alang-alang buat kita isilah apa-apa arahan kepada wasi yang kita dah lantik ni. Suruh dia buat kerja untuk kita. Sebab apa? Takut kita tak sempat nak uruskan hutang-hutang kita semasa kita hidup dan berlaku kematian. Itu tujuannya. Wasiat tu namanya macam itulah. Wasiat kalau kita mati. Tapi malangnya kita tak tahu bila kita mati. Sebab tu kita ni insan, manusia, tak tahu apa akan jadi pada masa hadapan. Okey, hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi apa yang kita boleh buat? Perancangan, plan. Okey, rancang bagaimana pengurusan harta kita. Bagi pesan pada waris dan juga pada wasi. Dan kita boleh dapat pahala yang berpanjangan daripada harta yang telah kita kumpulkan walaupun telah berlaku kematian, dengan memasukkan pemberian 1/3 dalam wasiat untuk wakaf, sedekah dan sebagainya. Okey? Saya Dalam hal mati buat wasiat, sebaik-baiknya tadi wasiat tu dibuat dipersetujui upfront dengan orang. Buat wasiat perlu tak dipersetujui oleh waris-waris semasa kita hidup? Harta tu harta siapa yang kita nak masuk dalam wasiat? Harta kita sendiri. Wasiat tu wasiat siapa? Wasiat kita sendiri. Wasiat tu siapa yang kena sign? Kita sendiri. Kita lah buat keputusan sendiri. Perlu tak perlu waris tu terpulang. Tak ada syarat untuk kita kena dapat persetujuan mereka. Sebab saya dah sebut tadi, akad wasiat adalah akad tertangguh, yang mana akad terima adalah selepas kita mati. Jadi lepas mati dah baru dia tahu apa yang kita bagi. Kan? Nak terima ke tak nak, lepas kita tak ada lah. Contohnya, berbalik pada si mati ni, dia berikat nak sedekah dan nak infakkan semua harta dia, tapi rasa kepada badan-badan untuk tanikan tanpa orang waris dia. Tapi kalau sebaiknya, kalau dia cakap dia serahkan dia bagi lebih daripada 1/3, so macam mana? Okey, begini. Dia boleh tulis apa saja dia nak, kerana harta pun masih lagi berubah-ubah. Okey, nilainya masih lagi tak tetap selagi mana kita tak mati. Okey, yang mana sekarang ni masa kita buat wasiat, harta kita banyak ni. Lepas kita dah buat wasiat tu, kita masih lagi hidup, masih lagi generate harta, mungkin harta kita banyak lagi. Ataupun mungkin kita mengalami sakit yang berpanjangan ke, harta kita jadi turun, susut banyak lagi. Okey, jadi akad kadar pemberian itu masih lagi kita tak boleh kata kita bagi lebih 1/3 ke, semua ke, kurang ke, tak boleh cakap lagi. Jadi dia akan berubah. Oleh itu apabila berlaku kematian, walaupun dalam wasiat dia kata dia bagi banyak sekian ni untuk wakaf sedekah, lepas berlaku kematian, jika lebih 1/3, masa tu kau nilai, jika lebih 1/3, yang lebih itu perlu dapat izin waris. Yang kurang dari 1/3 itu dapat dilaksanakan. Macam tu. Okey kan tadi? Hibah. Hibah. Habis yang tu okey. Nak masuk hibah. Okey, saya ambil 5 minit sempat untuk hibah. Hibah adalah pemberian daripada seorang kepada seorang yang lain secara sukarela tanpa balasan. Okey? Faham tak? Sukarela tanpa balasan. Jual beli bukan hibah.
Okey, jual beli bukan hibah. Okey. Jadi hibah ini perlu dilakukan semasa hidup Perlu dilakukan semasa hidup. Bolehkah kita buat hibah? Ya, hibah adalah digalakkan. Daripada surah ini menyatakan bahawa jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maksudnya isteri hadiahkan mas kahwin kepada suami. Okey, ambillah pemberi itu sebagai makanan yang sedap, yang baik, yang sedap lagi baik akibatnya. Maksudnya, oh nak bagi hibah, bagi ambil kan, hadiah. Nama pun hadiah. Okey. Bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadap muka ke pihak timur dan barat, tapi kebajikan itu ialah memberi seseorang kepada Allah dan ahli akhirat. Okey. Dan sekalian malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan memberi seseorang akan harta yang dicintai. Okey, kita suka pada harta ni, kita hadiahkan pada orang lain, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta dan hamba. Maksudnya digalakkan kita beri kepada orang sesuatu harta yang mempunyai nilai di sisi syarak. Kat situ. Okey, saling berhadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling menyayangi. Alright, kat sini maksudnya kita digalakkan buat hibah, digalakkan. Bukan satu kewajipan. Kalau kita mempunyai harta, kita boleh bantu orang. Tadi kan kita ada surah tersebut menyatakan membantu, saling membantu, boleh kita beri hibah. Jadi hukum hibah, rukun hibah pula. Rukun hibah, pemberi, penerima barang dengan akad. Okey, hibah ni sangat ketat syaratnya. Okey, sangat ketat yang mana pemberi mestilah pemilik harta tersebut. Okey, pemilik harta hibah ni yang paling penting. Kalau dia bukan pemilik, dia tak boleh hibah harta tersebut. Sebab tu sangat penting untuk menepati syarat bahawa harta bukan dalam hutang untuk dihibahkan kepada orang lain. Okey, isilah orang yang mempunyai harta ni dia berkeahlian, dia waras. Jawapan dia waras lah, dia sihat atau fikiran. Okey, cukup umur untuk menghibahkan sesuatu harta. Penerima berkeupayaan untuk memiliki harta. Ada orang hibah kepada anak bawah umur, tak boleh sebenarnya, melainkan dia ada penjaga yang akan menguruskan hartanya. Barang mestilah bernilai di sisi syarak. Pemilik penuh pemberi hibah boleh tukar milik, wujud dah ada dah barang tu masa dia nak hibahkan. Bukan saya nak beli rumah tu, nanti bila saya dah beli rumah ni saya hibahkan kepada kamu. Belum sempurna akad hibah sebab barang tak ada lagi. Kena beli dulu baru buat akad yang baru. Saya hibahkan rumah ini kepada kamu. Serah kunci. Syarat dia serah tu pun satu syarat, iaitu kita panggil dia khobar. Okey, kat situ mesti bertukar. Hibah ni mesti bersambung antara ijab dan kabul. Maksudnya pemberi dan penerima berhadapan. Saya hibahkan harta ini kepada kamu, penerima saya terima harta ini dari kamu. Itu sebenarnya proses hibah yang sebenar. Dia mesti ada akad penerima, ya. Kena ada saksi ke? Saksi mesti adalah terbaik. Ada saksi. Kalau tak ada saksi pun tak ada masalah, tapi akad tu telah lengkap dan ada penyerahan. Okey, kalau ada saksi itu adalah lebih baik, terutama bagi kes yang tidak melibatkan pindah milik. Dia tangguhkan pindah milik, bersaksi. Tapi kalau terus ni ambil, saya hadiahkan kereta daripada kamu, ambil kunci terus bawa jadi milik kamu, selesai dah. Dia macam kita bagi hadiah, kan? Okey. Okey, tadi syarat-syarat dia saya dah mention tadi. Kelebihan dia, okey, ini kelebihan kalau buat hibah. Hibah dengan wasiat tak sama. Wasiat ini adalah untuk uruskan harta pusaka lepas mati. Wasiat tertakluk kepada hukum faraid. Okey, berbeza dengan hibah. Hibah buat masa hidup, wasiat pun buat masa hidup, tapi penguatkuasaan wasiat lepas mati. Tapi hibah buat masa hidup, penguatkuasaan serta-merta. Nak bagi hibah, contoh kereta, kita dah tak nak pakai kereta tu, kita dah ada kereta lain. Pasal tu kita hadiahkan kereta tu kepada si penerima. Bukanlah inilah kereta yang saya pakai, inilah juga yang saya hibah dekat kamu. Itu salah konsep. Ulatnya tu cakap, ni saya hadiahkan kamu lepas mati. Itu wasiat, bukan hibah. Okey, faham konsep dia, perbezaan dia. Okey, kemudian bila wasiat, penyerahan tadi ataupun dia lengkap lepas mati, dia tertakluk pada faraid. Tetapi hibah, bila mana dia berkuat kuasa serta-merta, tidak tertakluk kepada faraid, kerana dia bukan harta pusaka. Orang yang bagi hibah masih hidup. Bermaksud
waris-waris pemberi ni yang lain tak boleh bantah orang buat hibah ataupun hibah tersebut. Dia tak boleh bantah. Hibah ni ayah bagi dekat seorang je anak. Ada lagi 5 anak yang lain. Tahu je anak 4 orang, 5 orang lagi ni. Dia terus cakap, ayah mana boleh ayah bagi dekat dia, 3 orang pun nak juga. Masih hidup, tak boleh bantah. Itu nama dia hibah. Maknanya mutlaklah jadi penerima hibah yang punya. Dah meninggal dunia, okey? Tiba-tiba ayah ni dah lepas bagi ni, masih hibah, masih hidup, dah bagi, kemudian meninggal. Anak-anak tu cakap, ni harta ayah kena bahagi kat kita. Anak yang menerima hibah ni cakap, ayah dah hibah pada saya semasa hidup. Okey, jadi kalau hibah tu dah lengkap, akad dia masih hidup, berlaku kematian pun waris-waris lain tak boleh tuntut. Okey, itu pentingnya. Jadi kesan dia buat puasa masa hayat, okey, lengkap terus lepas akad hibah terus ambil barang. Penyerahan harta, lepas lengkap akad terus pindah milik. Okey, penerima harta tu terus berbuat puasa. Apa maksud buat puasa ni? Contohlah ayah hibahkan tanah kepada anak. Kemudian dia masukkan nama anak dalam geran. Buat tukar milik 14A, guna form pindah milik 14A pejabat tanah. Biasa tak? Family dengan orang ni. Tukar nama jadi nama anak. Tapi masa tukar nama tu ayah cakap, nanti ni tanah ni untuk kau lepas ayah mati. Salah tu, bukan. Dah jadi, dah masuk nama anak, anak yang punya, anak yang berkuasa atas tanah tu sekarang nak buat apa-apa. Ayah dia pun pesan, selagi ayah hidup jangan jual. Tak valid. Tak valid. Apa kata pesanan tu atau perkataan tu. Yang mana dah jadi nama anak, anak boleh jual walaupun tanpa izin ayah. Itu hibah. Tuan-tuan perempuan faham ni kat situ. Tapi kalau kita buat wasiat, tanah ini untuk anak saya, tanah rumah ini untuk anak yang lain. Walaupun kita bincang dengan anak, kita cakap dengan anak ni, ayah nak buat wasiat, tanah ni nanti kau punya. Rumah yang tu pula anak punya. Kan macam tu kan? Tiba-tiba ayah ni tiba-tiba rasa berubah hati. Baik jual tanah ni, beli apartmen kat sana. Kan? Dia mana nak pergi kebun dah sekarang kan? Berubah hati. Boleh bila-bila masa jual je tanah tu dan beli apartmen. Sebab apa? Masih lagi dalam kekuasaan pemilik harta yang asal, ayah tu. Itu beza wasiat. Dan boleh berubah-ubah, boleh ditukar pada bila masa. Tapi hibah sekali dah dipindah milik, hak milik penerima. Okey? Contohnya, hibah ni tertakluk kepada cukai keuntungan harta tanah. Jawapannya simple, dia. Siapa yang tanggung? Siapa yang tanggung? Dia ada banyak step kat situ. Okey, yang pertama, semasa kita nak buat pindah milik, kita akan kena stamp duty dulu, iaitu cukai duty ad valorem. Kerana pindah milik, tukar nama tu berdasarkan kepada nilai harta tanah. So, penerima akan lepas menanggung. Siapa yang nak tanggung duty tersebut? Kata hadiah kan. Pertama, ayah nak tanggung ke, anak nak tanggung ke? Kena juga. Kemudian kena juga declare tentang keuntungan penerimaan harta tersebut atau penjualan harta sebab keuntungan tu adalah si bapa. Bapa ni dia memiliki harta ni pada tahun sekian berapa. Okay, kemudian dia pindah milik, dia ada dapat untung tak? Declare je lah tak ada untung. Jadi tak kena CKHT tapi kena declare. Okay. Yang atas, yang ad valorem tu tak kena berdasarkan kepada nilaian harta. Kalau nilaian harta 100,000, tetap kena 1%, iaitu 10,000. Tetap kena. Kalau diberi kepada anak, mohon pengurangan 50%, jadi 500. Kalau beri kepada isteri, mohon untuk dapat pengecualian 100%. Boleh. Walaupun dekat Tapi kali bahagian pertama je. bagi consideration party A ni kita beritahu kasih sayang. Ya, walaupun kasih sayang, walaupun tak ada nilai balasan, tetap kita kena hantar ke LHDN. Kan ada isu sekarang LHDN kutip-kutip, tapi itulah peraturannya. Nak elakkan pindah milik secara sewenang-wenangnya. Sebab syarat-syarat pemilikan harta berbeza. Orang ni mungkin dia boleh miliki harta ni, tapi orang yang kita nak bagi mungkin tak boleh milik harta tu sebab dia dah ada harta yang banyak, tapi harta tu cuma sebelah ke, macam mana ke, kita kena bergantung pada okey, tidak menjadi harta pusaka, tak tertaruh kepada orang rakyat, tak boleh tarik balik. Ayah dah tukar nama pada anak tadi. Macam mana nak tarik balik? Kena minta konsen anak, anak tukarkan balik pada ayah, ayah nak jual. Macam gitu kan? Sebenarnya kalau ikut hukum syarak, kalau belum ada melibatkan pertukaran nama dan sebagainya tu, boleh dibatalkan.
tarik balik hibah tersebut kalau beri kepada anak. Okey? Tapi dalam keadaan semasa kita sekarang, kena minta anak tu tukar balik pada kita. Sekiranya anak tu degil, anak mana boleh, ayah dah bagi. Tiba-tiba nak minta balik. Okey, tapi sebenarnya dalam hukum syarat boleh. Tapi prosedur, anda dah perlu naik mahkamah syariah, dapatkan satu perintah daripada hakim mahkamah syariah menyatakan bahawa hibah bapa pada anak boleh tarik balik. Perintahkan anak tu pulang balik. Prosedur lah, susah lah kat situ. Jadi kalau kita nak hibah ni, sebulat hati memang nampak hati akan kan? Saya kata kita nak hibahkan, tetapi harta masih dalam pembayaran bank. Boleh dihibahkan ke tidak? Nak ikutkan barang itu masih lagi tidak memenuhi syarat. Tapi dalam keadaan sekarang, peredaran masa dan juga apa kata berbagai usaha-usaha lah untuk membolehkan orang Islam mencapai apa kata nak melaksanakan hibah lah kepada orang yang tersayang, disebabkan oleh kekangan ekonomi, mereka mungkin memiliki rumah secara hutang. Okey, secara hutang. Namun sekarang dengan peredaran masa dan juga kecekapan keuangan kita, sistem keuangan telah mewujudkan takaful. Okey, jadi takaful ini cover bayaran hutang tertunggak sekiranya berlaku kematian kepada peminjam. Oleh itu dibolehkan untuk hibah walaupun hartanah itu masih hutang dengan syarat mempunyai perlindungan penuh daripada takaful tersebut. Okey. Selagi mana, tapi dia masih tertakluk tau, selagi mana harta itu masih dikekal dalam pemilikan si mati, sewaktu si mati meninggal, maksa dia kalau tak culas bayar hutang, tak kena lelong, tak kena tarik dari rumah tersebut. Sebab tu hibah tersebut adalah satu hibah yang tidak disepakati oleh semua ulama. Sebahagian ulama saja yang membolehkan hibah-hibah berdasarkan kepada harta masih hutang. Hibah cash boleh. Hibah cash boleh sangat, ambil duit bagi je. Tapi kalau orang yang kita nak bagi tu bawah 18 tahun. Boleh. Ada akaun boleh. Cash tu nak cash macam mana tu? Duit tu nak duit macam mana tu? Saya ni akaun saya nak bagi kat dia. Kita wujudkan akaun dia. Ada nanti bawah 18 tahun dia tak ada akaun. ada kaedah-kaedah atau akaun tertentu yang masih lagi dibuka, dan bawah 18 ada penjaga tabung haji boleh. Kena ada penjaga untuk akaun tersebut. Penjaga dia tahu. Kita dah jadi penjaga. Puan dah jadi penjaga ni. Mungkin mak dia kena bagi proses kan. Tak payah. Tak payah. Untuk jadi penjaga tu kita yang buka akaun tu untuk dia. Boleh. Jadi cash ni lagi mudah. Transfer je akaun dah keluar dah. Nampak. Okey. Okey. Ini lah saya kata tadi, hibah tak boleh batal ni sebab ada hadis yang menyatakan hibah tak boleh batal melainkan hibah ibu bapa kepada anaknya. Tapi prosedur macam tadi saya cakap, prosedur dia kita perlu lagi. KWSP tak boleh hibah. Dan memang ada muzakarah. Okey, memang tak boleh hibah. Jadi tetap ada pada hukum faraid. Right, tanah Firda. Ada orang yang memiliki tanah Firda tak kat sini? Ataupun daripada anak Firda dia. Okey, Firda pun isu pun banyak. Ceritanya tak boleh hibah ke? Kat sini sebab harta dia tak boleh dipecah bahagi kepada bahagian yang lebih kecil dan juga terhad kepada maksimum 2 pemilik. Jadi kalau nak hibah, follow. Ni, maksudnya hibah tu dengan bertujuan tak ada pecah tanah. Hibah tersebut tidak memasukkan ramai nama. Tu je. Follow peraturan, insya-Allah boleh. Dapatkan kebenaran lagi satu, dapatkan kebenaran daripada pihak Firda. Okey, hibah takaful tadi, kita buat hibah takaful sebab sekarang ni ada instrumen takaful boleh hibah. Okey? Jadi hibah takaful tu kalau tujuannya kita buat adalah untuk hadiahkan kepada waris yang tersayang kan. Sebab kita boleh pilih mana-mana yang kita nak, satu nama untuk hibah dan dia akan terima secara mutlak. Dan hibah takaful tak boleh ke kita guna untuk bayar hutang? Berdasarkan kepada hukum, tidaklah. Dia tak digunakan untuk bayar hutang. Hibah tu, harta hibah tu dah jadi milik penerima. Jadi si pemberhibah pula ada hutang lagi banyak. Macam mana? Dah meninggal pula tu. Jadi adakah duit takaful tu boleh diambil sedikit untuk bayar hutang-hutangnya? Kalau ikutkan hukum, tidak. Tapi kalau yang dihibah tu mau bagi balik, mau bayar mungkin. Dia maksudnya dia berjanji lah. Maksudnya dia yang akan hibahkan kat kamu. Nanti kamu bila masa aku dah mati, nanti bayarkan hutang-hutang. Sambung bayar lah. Sebenarnya tidak. Tak boleh juga. Nama pun hibah. Kalau kita masih lagi
nak kita buat takaful hibah tu untuk anak kita lunaskan hutang atau pasangan kita lunaskan hutang, baik kita buat takaful tapi ambil wasi, pilih executor. Jadi dekat situ dia bertanggungjawab, nak tak nak aku ni wasi bukan penerima, kena selesaikan dulu hutang-hutang si mati dan akhir ikut faraid. Kalau orang yang menerima tu dia nak bayarkan hutang, boleh tak? Boleh. Siapa bang? Okey, jadi alhamdulillah cukup 1 jam soalan terakhir. Saya nak tanya pasal harta pusaka ni. Kalau suami ada harta pusaka daripada family dia, adakah isteri berhak untuk tuntut? Oh, okey. Maksudnya suami ada terima patutnya harta pusaka daripada ibu dan ayah dia, tetapi suami dah meninggal. Isteri tu boleh tak tuntut bagi pihak suami? Okey, siapa meninggal dulu? Suami meninggal dulu ke si ayah tu, ayah pada suami, ayah mertua isteri ni meninggal dulu ada? Dua-dua dah meninggal. Dah meninggal semasa suaminya masih hidup. Betul. Maksudnya isteri ni ada suami. Suami dia ni masa hidup mungkin tengah uruskan pusaka arwah ayah dengan ibu tapi tak selesai, meninggal. Boleh tak isteri ni pula sambung urus? Okey, apabila keadaan begitu, suami yang sedang uruskan harta pusaka ibu dan ayahnya meninggal dunia, secara automatik kes itu akan bertukar menjadi kematian berlapis. Maksudnya lapis faraid untuk suami yang meninggal tu pula menjadi waris juga bagi harta pusaka bapa dan ibu suami tersebut. Jadi apa orang kata, isteri si mati ni, suami ni ataupun anak-anaknya boleh menuntut pusaka dan boleh menguruskan menjadi pentadbir, memulih, semua boleh. Dia dah ada portion, dah ada hak. Tak kisah hak bahagian dia besar atau kecil. Tapi kalau yang dah bapa atau suami tu dah meninggal, memang harta pusaka tu pun pada suami, jadi harta suami lah kan? Kalau dah tukar nama, dah sempat tukar, dah memang dah jadi harta suami, dah tak terlibat lagi dah. Si mati yang asal. Okey? Alright, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah saya dapat sampaikan apa seperti mana yang dijanjikan, yang dibincangkan pada awal program. Okey, alhamdulillah. Yang mana apa-apa yang saya kongsikan ini juga adalah daripada pengalaman saya dan juga apa yang saya belajar dan juga ilmu-ilmu yang saya terima sama ada semasa dalam akademik ataupun semasa dalam bekerja dan juga dalam kehidupan seharian panjang 30 lebih tahun hidup ini. Okey, insya-Allah mana-mana yang bermanfaat itu dapat dimanfaatkan pula oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekiranya ada lagi yang tak cukup, ya, kita tahu ilmu ini adalah satu ilmu yang luas dan kompleks. Okey. Jadi sekiranya ada lagi pertanyaan, nakkan consultation, boleh hubungi saya ataupun saya ada juga rakan seperjuangan, iaitu merupakan perancang bertauliah daripada Asani Tasifah, iaitu Encik Asmuni. Dia duduk di sana. Nanti boleh dapatkan nombor telefon dia untuk urusan dia, sebab Encik Asmuni ini dia duduk di Kuala Lumpur. Okey? Jadi kat kawasan sinilah, dekatlah. Berbanding saya sebenarnya daripada Johor. Okey? Saya tinggal selepas saya full time, maksudnya bergiat secara full time dalam Puan Masyari. Saya punya lesen adalah di Johor. Jadi saya terus balik kampung dan tinggal di sana. Tapi oleh kerana saya dah biasa dalam urusan-urusan perancangan pusaka ni, dia bersifat satu Malaysia sebenarnya terpakai undang-undang ni. Jadi saya dah biasa membagi ceramah dan sebagainya, saya boleh datang kat sini ataupun bila masa apabila kita request, kita boleh bincang dan kita aturkan. Okey? Dari situ jadi mana-mana yang baik itu datangnya daripada Allah, mana-mana yang lemah ataupun kurang ataupun kasar bahasa yang kurang enak itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat manfaatnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada apa lagi Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Alhamdulillah selesai seminar kita pada hari ini. Jadi pihak surau mengucapkan terima kasih kepada Puan dan pasukan hadir pada hari ini memberikan taklimat sikit sebanyak tentang wasiat hibah dan faraid.
Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada Puan kerana pada hari ini sebenarnya kita bagi satu hati saja kepada Puan Nurhanisa ni. Kalau kita bayar betul-betul nak tahu berapa recharge ya. Jadi saya juga di Bangka ada buku ya Puan. Ya, saya Ada buku di luar tu, kalau siapa yang berminat boleh tengoklah. untuk Faraid Untuk Faraid, 30, untuk Faraid RM30, untuk wasiat 40. wasiat 40. Itu ada di luar lah. Kalau siapa nak tu macam Puan tadi cakap, kalau kad pun ada, kalau nak tanya ke apa, boleh ambil kad lah. Okay, jadi saya nak selit sikit pasal kita punya surau 11 hari bulan, minggu depan, hari Sabtu juga, kita ada kaunter bergerak tabung haji. Tabung haji datang sini, kaunter dia ada di Blok C, kita letak di Blok C. Jadi daripada pukul 10 pagi sampai pukul 3 petang. Siapa nak berurusan dengan tabung haji, nak buka akaun anak ke, nak buka akaun sendiri, daftar haji, kemas kini, THI jari, semua ada di sana. Keluar duit tak boleh, masuk duit boleh. Itu 10 hingga 3 petang. Okey, saya ucapkan terima kasih juga kepada Kapten Abidi kerana bagi pinjam projektor emergency bawa tadi. Okey, yang keduanya ini paling penting saya nak umum sikit. Sepatutnya pengurusi yang umum tadi saya sampaikan lah. Okay, kita akan buat satu menaik taraf, projek naik taraf Serambi Muslimah. Serambi belakang tu kita nak tutup buat jadi Dewan Solat Muslimah. So Muslimah yang kat dalam ni akan pindah belakang. Dah dapat kelulusan daripada unit perancang pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor. Kita juga dapat baru saja Jumaat lepas dapat kelulusan juga daripada Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Jadi kita akan buka tabung wakaf. Segala sumbangan status dia wakaf. Selama ni kita menyumbang, saya difahamkan, menyumbang dia punya derma tu adalah derma fisabilillah. Jadi yang ini wakaf, mana kekal. Jadi lebih baiklah. Okey. Jadi pihak pengurusan kondominium pun dah bagi kita kelulusan. Jadi insya-Allah lah kita mungkin akan laksanakan projek tu dalam bulan ni lah. Mungkin tengah bulan ke 15 ke tengok macam mana kita boleh atur. Okey, surat kita akan bagi briefing pada hari Khamis. Jadi belakang tu kita tutup semua. Yang ini kita buat pintu. Jadi Muslimah dah ada satu tempat untuk beroperasi. InsyaAllah tahun depan juga kita akan buat kelas Fardhu Ain. Kelas mengaji Al-Quran. Sumbangan wakaf ni boleh teks. Sumbangan wakaf boleh diberi pelepasan cukai. Tapi saya tak tahu macam mana lah. Jangan tanya saya lah. Tapi boleh dibawa ke LHDN. Di macam mana tolak ke apa tu. Macam tu lah. Memang dah dikuatkuasakan. Bila semalam saya post Jun ke apa? November. Okey. Jadi kita akan buat kelas mengaji insya-Allah tahun depan untuk anak-anak. Kita mulakan dengan anak-anak bawah 12 tahun under surau. Dan kita telah mengantar 5 orang daripada surau kita untuk memohon tahliah mengajar Al-Quran di permis kerajaan lah, maksudnya macam yang kita hantar ialah Ustaz Abdul Rahman, Baharudin pengurusi kita, Kak Sabiah, Mama dan Haji Bat. Yang bagi nama ni Ustaz lah, Ustaz yang suruh 5-5 ni untuk kita hantar sebagai tenaga mengajar, insya-Allah. Jadi itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini yang menjayakan majlis pada hari ini. Jadi saya jemputlah semua untuk jamuan yang telah disediakan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi